Salam Malaysia Madani dan kita bersama sekali lagi dalam program merealisasi Belanjawan 2024 dan sudah pastilah kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ini bersama dengan saya dan kita nak bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting dan menarik iaitu keterjaminan makanan terus diperkukuh. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, tetamu yang lama saya tunggu sebenarnya. Tapi hari ini Alhamdulillah kita dapat bersama dengan tetamu ini. Jadi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad Sabu, iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Kali terakhir bila Datuk Seri kita bersama? Kali terakhir masa saya Menteri Pertahanan. Betul. 4 tahun yang lalu. Jadi satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya iaitu tentang keterjaminan makanan dan ini merupakan sesuatu yang juga kalau kita ikuti perkembangan ataupun pembentangan Belanjawan 2024, aspek keterjaminan makanan ini sebenarnya telah menjadi satu fokus kerajaan pada tahun harapan. Jadi mungkin kita ingin dapatkan pandangan Datuk Seri sendirilah tentang Belanjawan kali ini. Komen daripada Datuk Seri. Sebelum itu saya ucap dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum saya menjawab soalan-soalan hal belanjawan yang bersangkut paut dengan keterjaminan makanan, secara umum dahulu kita semua mengetahui masalah food security adalah masalah dunia sekarang ini. Perbincangan masalah keselamatan makanan, keterjaminan makanan, keberadaan makanan menjadi tajuk perbincangan termasuk di peringkat antarabangsa. Betul. Sidang peringkat FAO iaitu yang berpusat di Rom. Sidang ASEAN baru ni hal Menteri Pertanian dan Perhutanan. Sidang APEC yang bersangkut paut dengan pertanian. Semuanya berbincang hal keterjaminan makanan. Betul. Sebab sekarang ini dunia dilanda cuaca yang tidak menentu. El Nino, banjir yang begitu besar di sana di sini, macam baru-baru ini. Selalunya negara Timur Tengah terkenal dengan kepanasan, tapi banjir yang amat besar di Libya yang meragut nyawa ribuan manusia. Begitu juga gempa yang begitu kuat, dahsyat. Ribuan meninggal dunia di Morocco. Kebakaran hutan di negara-negara Eropah. Yang sepatutnya negara mereka negara sejuk. Tapi negara yang mudah terbakar. Di Kanada, di Spanyol, di negara-negara Eropah. Ini menyebabkan berlaku keterjaminan makanan. Suplai makanan itu agak tergendala. Begitu juga berlakunya perang, konflik antara Rusia Ukraine. Ukraine ini pengeluar gandum yang besar, pengeluar jagung yang besar dan menyebabkan supply chain daripada Ukraine itu terganggu. Jadi semua ini menjadi bahan perbincangan dunia. Dan inflasi pula berlaku begitu mendadak, khasnya di negara-negara Eropah. UK sekarang inflasinya 11%. Di Jerman 7%. Semua negara-negara yang ada berlaku inflasi ini, masalah ekonomi ini, dia bersangkut paut antara satu sama lain. Sebab dunia bukan makin kecil, tapi apa yang berlaku di negara lain dia akibat berlaku kepada negara yang lain. Oleh itu soal keterjaminan makanan ini, food security ini menjadi isu bagi di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali menghadapi masalah sebegini rupa. Di negara ASEAN ini, menurut FAO, negara yang pertama terjamin makanan ini, Singapura. Yang kedua barulah jatuh kepada Malaysia dan lain-lain. Lepas itu, Singapura barangkali dia tidak ada tanah yang banyak, tapi dia buat parking untuk mendapat makanan di beberapa tempat di Asia ini dan di ASEAN ini. Hal berasnya, hal ayamnya, hal telurnya, hal sayurnya, termasuk di Malaysia.
Maka untuk menjamin supply chain apa itu sampai kepada negara mereka, kita menghadapi masalah bila berlaku COVID-19, kita hadapi masalah buruh, masalah pekerja, kita hadapi masalah penutupan beberapa tempat ternakan ayam dan telur dan sebagainya. Maka pada waktu itu berlaku shortage. Kerajaan pada waktu itu mengambil tindakan, misalnya memberi subsidi kepada penternak ayam dan juga ayam yang mengeluarkan telur, supaya di pasaran tidak begitu terjejas. Begitu juga kita lihat reaksi pemerintah terhadap keterjaminan makanan. Perdana Menteri kita amat sensitif melihat perkara ini. Sebab itu kita lihat dalam belanjawan kali ini, belanjawan yang bertajuk Reformasi Ekonomi Memperkasa Rakyat. Kita nampak titik berat Menteri Keuangan, hal bagaimana nak menjamin keterjaminan makanan ini supaya ianya tidak menyusahkan orang ramai secara yang begitu ketara. Sebab itulah kita lihat berbagai peruntukan dikemukakan untuk kita membuat kelangsungan supaya keterjaminan makanan berlaku di Malaysia dan tidak menjejaskan sehingga tidak ada cukup makan di Malaysia ini. Bila Datuk Seri sentuh tentang pembentangan belanjawan 2024, peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini secara keseluruhannya berjumlah 6.17 bilion, dan ini merupakan satu jumlah yang ialah mungkin dilihat tak tahulah sama ada mencukupi ataupun tidak, tapi daripada pandangan Datuk Seri sendiri, apakah ini mungkin akan memberikan sedikit kelegaan sebenarnya kepada kementerian? Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, penambahan 14.39%, iaitu 776,470,000. Kalau tanya saya, cukup atau tidak? Tentulah belum lagi cukup. Tetapi dengan kemampuan keuangan yang ada, dengan penambahan suasana keuangan yang begitu runcing, Perdana Menteri, Menteri Keuangan menambahkan lebih 700 juta kepada kementerian ini. Saya amat berterima kasih di atas keperhatian beliau terhadap keterjaminan makanan ini. Memanglah kalau nak ikutnya kita cukup, kita tidak lebih lagi. Tapi ditambah 14% ini di kementerian ini, saya rasa lega dan bolehlah kita merancang program-program baru kalau boleh dan menambahkan yang sedia ada supaya ianya lebih efisien, lebih baik lagi, terutama di sudut produk. Produk yang diusahakan dalam keluasan yang sama, kita tidak produk yang bertambah. Ini perlu kepada teknologi baru, pembajaan yang baru, sistem pandangan-pandangan daripada para pensyarah universiti, kandungan tanah, ujian terhadap tanah, ujian terhadap kesesuaian tanah. Semua ini perlu dipertingkatkan untuk kita menambahkan hasil dengan keluasan tanah yang sama. Di samping pada masa yang sama, kita juga meneroka untuk kawasan-kawasan baru yang perlu diusahakan, sama ada tanaman padi, tanaman sayuran, tanaman-tanaman yang lain yang diperlukan. Jadi ini satu, saya nampak belanjawan ini di antaranya bila diluluskan soal peruntukan untuk baja organik. Ini satu pembaharuan yang dibuat dalam belanjawan, dan kita harap peruntukan ini dapat kita menggalakkan atau mencari jalan apa jenis baja, apa jenis racun, apa jenis yang baik untuk kita mendapatkan yield, hasil yang lebih. Itu yang kita nampak galakkan daripada belanjawan ini. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk Seri bila Datuk Seri menggunakan istilah keperhatian itu sendiri.
Apa yang dimainkan di luar sana seolah-olah rakyat tidak faham sebenarnya betapa seriusnya isu apa ni yang sedang kita hadapi bila kita cakap tentang keterjaminan makanan ini sendiri. Dan selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, saya percaya bahawa Datuk Seri dan juga kementerian sebenarnya sudah pun mengambil apa saja langkah yang perlu dalam usaha untuk membantu rakyat. Ini yang sesuatu yang harus difahami oleh rakyat dan tidak lagi membuat tuduhan-tuduhan ataupun persepsi-persepsi yang kadang-kadang tidak berasas itu. Jadi nasihat Datuk Seri. Saya tidak suka bermain blame game. Saya mudah saja nak keadaan begini karena pemerintah terdahulu. Ya. Daripada merdeka sampai sekarang lah. Itu bukan boleh selesai masalah. Masalahnya kita hadapi sekarang. Apa kita nak bergerak ke masa hadapan? Kenapa dulu hal sawah padi dia ambil berat tapi kurang? Terutamanya hal baja, hal racun, hal teknologi baru dan sebagainya. Sebab buat apa kita mengeluarkan padi yang cukup? Sebab beras import murah. Jadi tak perlu kita usahakan secara bersungguh-sungguh sebab kita import beras daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India, daripada Pakistan, daripada Kamboja. Lebih murah, kalau mahal pun tak jauh harganya. Beras tempatan RM26 untuk 10 kilogram. Beras import barangkali 31, 32. Jadi tak jauh. Jadi orang lebih gemar memakan beras import yang harganya begitu tidak jauh daripada harga beras tempatan. Tiba-tiba India menghentikan ekspor beras putih mereka. So seluruh dunia menghadapi masalah. 19 buah negara mengumumkan mereka nak stop ekspor beras putih. Keadaan begitu menjadikan orang yang selalu makan beras import baru cari bukan beras tempatan, dia mencari beras yang lebih murah. Beras yang lebih murah beras tempatan. Karena beras itu anda subsidi daripada pesawahnya, berbagai subsidi yang lain lah. Itu kita boleh jual dengan harga RM26 untuk 10 kilo. Tapi sekarang kita kena sedar. Kalaulah satu hari nanti negara pengekspor beras itu stop ekspor beras mereka 100%. Apa nak jadi pada kita? Baik itu saya dan pihak kementerian bersungguh-sungguh fikir hal ini. Bagaimana kita nak mencukupkan beras dalam masa yang tidak begitu lama? Apa yang boleh dibuat secara segera? Saya melawat beberapa tempat tanaman padi. Saya nampak di Sekinchan. Hasil padinya senangnya antara 7 hingga 12 tan. Musim jatuh 7 tan, musim naik sampai 12 tan. Kenapa dia dapat sebanyak itu? Begitu juga di Bumbung 5, Pulau Pinang. Ada beberapa tempat lagi di Perak. Maka saya beritahu kepada para pegawai semua, cuba kita bawa cara Sekinchan ini ke tempat lain. Kita bawa ke Kedah. Ke sempadan Perlis Kedah. Dipanggil Lat Seribu. Kita cuba tanam di situ mengikut sistem yang dibuat di Sekinchan ini. Dengan sokongan daripada Bernas, MADA dan juga rakan-rakan daripada Sekinchan. Kita tuai baru ini dapat 11.4 tan. 29 hari bulan ni insya-Allah saya akan pergi pula ke Terengganu nak lihat tuaian di situ. Adakah boleh capai 7, 8 atau 10 tan. Kalau boleh capai, artinya kalau kita tanam dengan betul, pembajak yang betul, pengairan yang betul, kita boleh capai yield hasil yang tinggi. Di Malaysia ini kalau 1 hektar dapat 7 tan average, kita sudah mencukupi beras kita. Import barangkali hanya beras-beras yang basmati dan sebagainya untuk orang-orang yang mewah dan sebagainya. Tapi kita kena take this challenge. Kena bergerak ke arah itu. Sekarang ini misalnya, Sabah Sarawak mengeluarkan beras untuk cukupkan penduduknya lebih kurang 5% sahaja. Tanahnya masih luas. Memang peruntukan sekarang barangkali tidak mencukupi lagi, tapi kena ada dalam pemikiran. Kena ada dalam pemikiran perbincangan awal dengan kerajaan negeri, termasuk agensi kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Desa dan Luar Bandar, Kementerian Ekonomi dan sebagainya, bincang bagaimana kita kena usahakan
Sabah dan Sarawak ni menjadi gelapang padi yang kedua. Sebab pengeluar padi di Malaysia ini, semua negeri-negeri yang dilanda banjir sama masanya. Kedah, Utara Perak, Kelantan, Terengganu. Selalunya tengkujuh di Sabah dan Sarawak berlainan sedikit daripada di Semenanjung. Kalau jadi apa-apa tenggelamnya padi di sebelah Semenanjung ini, maka Sarawak dan Sabah boleh menampung. Ini mesti program jangka panjang. Kena fikir ke arah itu. Biarlah sekarang fikir dulu, kemudian baru sampai ke pelaksana. Kalau fikir pun tak mau, macam mana nak laksana? Satu isu juga yang saya nak dapatkan pandangan dan juga komen yang terbuka daripada Datuk Seri lah. Ialah kita faham tentang kekurangan beras dan kita faham ianya menjadi isu yang begitu sensitif sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa bukan mustahil bahawa ada juga golongan-golongan tertentu yang menggunakan situasi ini mengambil kesempatan di dalam kesempitan yang sedang dihadapi. Ada. Sebab itulah pasukan penguasa kita yang terdiri pada pihak kementerian, satu lagi Kementerian Kos Sara Hidup tu, KPDNK, dan juga Polis Diraja Malaysia, bahagian padi dan beras dan sebagainya. Kita membuat beberapa tindakan, rushing, memeriksa kilang dan sebagainya. Dan kita dapati ada unsur-unsur penyelewengan. Ada. Tapi sama ada kita nak teruskan sampai ke peringkat tindakan undang-undang, itu serah kepada, terutama sekali dalam situ ada juga pasukan poli, penguatkuasa yang lain, kita lihat di itu. Tapi yang lebih penting sekali, kita tahu permintaan terhadap beras tempatan ni mendadak. Kerana pembeli, termasuklah peniaga-peniaga di restoran kecil atau besar, yang dulunya beri beras import, ubah kepada beras tempatan. Maka dia berlakulah shortage itu, kekurangan itu. Maka kerajaan intervene, bertindak. Dengan yang telah diumumkan beberapa kalilah oleh Perdana Menteri sendiri dan juga huraiannya dibuat oleh saya sendiri dan pegawai-pegawai yang lain. Supaya kita dapat memberi penerangan. Dan Alhamdulillah sekarang ini bukan selesai kesemuanya. Tapi sudah mulai reda. Yang paling berjaya kita lihat di sini dan rakyat di sana gembira, iaitu Sabah dan Sarawak. Mereka harga beras mereka jauh lebih tinggi daripada harga Semenanjung. Beras tempatan tak ada di sana. Sebab mereka keluaran hanya 5%. Bergantung pada beras import. Menteri Keuangan, Perdana Menteri, bersetuju untuk memberi subsidi kepada beras import untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Daripada mereka beli RM40 lebih, sekarang hanya RM31. Dan kita tahu di sana pun orang kaya banyak, tapi B40-nya terlalu ramai. Mereka perlu beras yang harga yang lebih mereka mampu. Itu yang intervensi daripada kerajaan untuk meredakan. Barangkali di sini orang bising juga, dan kita tak boleh marah netizen, mengeluh, NGO mengkritik, itu kita kena terima. Kita pemerintah kita kena terima dan react di atas apa yang mereka kritik. Itu bukan dengan mengkritik balas, tapi kita buat apa yang sepatutnya. Yang kita boleh redakan suasana dan meringankan beban rakyat, itu yang paling penting. Okey, menarik Datuk Seri, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Suara Datuk Seri pun dah serak sikit, jadi jemputlah minuman yang kami sediakan. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Kita masih lagi menyentuh, bercakap tentang merealisasi Belanjawan 2024, dan kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, iaitu Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke program merealisasi belanjawan 2024. Masih lagi kita bercakap tentang keterjaminan makanan terus diperkukuh dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Baik, sesuatu yang menarik juga lah. Kita juga nak kongsikan apalagi sebenarnya sesuatu yang menarik yang mungkin telah pun ditawarkan sebenarnya dalam pembentangan belanjawan 2024 ni yang mungkin ingin Datuk Seri sampaikan ataupun kabarkan. Kita lihat keperhatian daripada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Ya. Beliau dalam ucapannya menambah lagi untuk perbelanjaan operasi ini kepada tambahan 641 juta. Ya. Dan juga untuk pembangunan 135 juta. Sudah tentu daripada wang ini dapat kita merancang dalam masa 1 tahun ini sehingga bulan bajet yang akan datang supaya kita dapat berbelanja dengan sebaik mungkin. Kalau boleh kita dapat menghabiskan peruntukan ini mengikut jadual. Dan untuk soal subsidi kepada penanam padi berjumlah 2.47 bilion. Berbagailah campuran bajanya, racun dan sebagainya itu berjumlah 2.47 bilion. Satu peruntukan yang tinggi dan ditambah lagi 178 juta. Jadi kita nampak peruntukan untuk subsidi ini begitu agak besar dan tambahan ini sampai kepada 30.45%. Ini kerana di antaranya subsidi akibat banjir, akibat daripada berbagai-bagai perkara yang lain. Jadi ini kita nampak keperhatian Menteri Keuangan, Perdana Menteri di atas usaha untuk meningkatkan taraf hidup para petani ini. Dan subsidi padi misalnya diumumkan ditambah daripada RM460 kepada RM500 per metrik tan. Ya. Kemudian jualan misalnya lantai belian padi 1,200 kepada 1,300 lantai. Walaupun permintaan saya sendiri dan permintaan Kementerian Permintaan para petani kita nak lebih tinggi. Tapi kemampuan yang ada sekarang untuk menyeimbangkan segala segi, Kementerian Keuangan mengatakan harga lantai 1,300. Dengan tambahan subsidi RM500, lebih kurang mereka dapat agak tinggi. Tapi kita kena faham, berlaku juga kenaikan harga racun, kenaikan harga benih dan sebagainya. Perkara itu perlu dikaji lagi dan dilihat supaya ianya lebih kita harap dapat untuk ke petani mengurangkan sikit lagi bebanan mereka. Ini boleh diusahakan dari masa ke semasa. Tapi setakat ini itu daya yang ada yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Keuangan dan kita berusaha ke arah itu. Sebarang perubahan yang akan datang kita boleh buat lagi pada masa yang akan datang. Baik itu kita lihat kalau begitu juga para pengilang baru-baru ini menaikkan harga belian sampai 1,700. Kita tak tahu tujuan mereka. Tiba-tiba bila kerajaan umumkan harga 1,200 shilling ini, mereka turunkan harga belian padi itu. Dan kita harap selepas ini berlakulah kestabilan kita harap. Dan pengilang tidak ada kerugian yang besar. Petani juga boleh membuat keuntungan. Kalau win-win situation ini adalah baik untuk pengusaha pengilang. Dan juga pada masa yang sama, setakat ini harga beras tempatan tidak dinaikkan. Tapi setakat ini, tapi kita
tak tahulah perkembangan seterusnya, kita melihat. Dan yang paling penting, kita apa perubahan pun, kita harap B40 kurang terjejas. Ini yang kita kena lihat sebab B40 paling ramai. Dalam mana-mana negara. Orang kaya ada berapa peratus saja. M40 itu ada berapa peratus. Tapi yang paling ramai ialah golongan B40. Golongan yang bawahan ini. Bila Datuk Seri sebut tentang persoalan ini, sedikit komen nak dapatkan daripada Datuk Seri lah. Ada yang mengatakan bahawa dalam pembentangan belanjawan 2024 ini terlalu banyak bantuan ataupun keistimewaan yang diberikan kepada golongan B40, dan ini pun menjadi isu yang dimainkan seolah-olah M40 pun juga semacam merungut, tidak berpuas hati dan sebagainya. Komen sikit tu sih. Saya ingat bila T20 tak berpuas hati, M40 tak berpuas hati, B40 tak berpuas hati. Bila semua tak berpuas hati, itu tanda ada keadilan. Kalau satu golongan puas hati, golongan lain tak puas hati, dia tidak berlaku perasaan seperti ini. Perasaan seperti itulah. Bagi kita cuba layan semua pihak. Tapi yang paling penting, golongan terbanyak diutamakan. Betul. Golongan terbanyak ni tentulah B40. Itu juga kita usaha misalnya. Kita sebut tadi, kita tak boleh membuat rungutan apa perancangan kita untuk mencukupkan contohnya beras. Baik itulah berkali-kali kita pihak kementerian jumpa Menteri Keuangan, bincang, dan Menteri Keuangan seorang yang bersifat terbuka, terutama untuk masa depan keterjaminan makanan. Maka beliau bersetuju akhirnya untuk memperuntukkan 3 bilion untuk projek MADA. Iaitu nak buat satu irrigation yang baru supaya kita boleh tanam 5 musim untuk 2 tahun. 5 musim untuk 2 tahun ni kalau berjalan lancar, dia akan hampir mencapai SSR untuk negara ini sini berat. Tapi mestilah dengan teknologi baru, baja, racun, semua pemodenan yang perlu kita kena buat. 5 musim untuk 2 tahun, kalau berjalan dengan lancar, kita ke arah mencapai kecukupan beras di Malaysia. Perubahan dalam sistem pertanian itu sendiri. Ya, itu wajib diusahakan. Sebab saya lihat, kenapa satu tempat boleh dapat 10 tan, kenapa dah 20 tahun kekal dengan 4 hingga 5 tan. Di MADA dan KADA. Mesti kita kena cari jalan. Bagaimana supaya sekurang-kurang meningkat kepada 7 tan. Kalau dapat 7 tan, 100,000 hektar, 5 musim untuk 2 tahun, kita sudah boleh hampir mencapai kepada SSR. Kalau kita tambahkan lagi di Sabah dan Sarawak, dengan skim yang betul, dengan kerjasama kerajaan negeri, yang sekarang saya kata di peringkat awal. Dekat awal perbincangan, supaya kita dapat tambah. Kenapa tidak kita boleh capai 100%? Kalau nak import pun saya kata tadi, hanyalah untuk beras-beras mewah yang selalu dimakan oleh T20 lah. Ada juga disebut Datuk Seri dimainkan dengan begitu menarik sekali. Ini berkaitan dengan masih kita tumpukan kepada pesawah pertanian itu sendiri, pesawah itu sendirilah. Mungkin juga penanaman, jumlah penanaman padi itu sendiri. Kalau sekarang ini mungkin 2 kali semusim, 3 kali semusim, ditingkatkan ke arah 5 kali semusim. Jadi apakah itu juga bukan 5 kali semusim, kita perlu ke arah itu 5 musim 2 tahun. 5 musim 2 tahun. Jadi apakah itu akan dapat dilaksanakan? InsyaAllah, bila siap pengairan di MADA nanti, yang 3 bilion lebih untuk projek itu, kita boleh tanam 5 musim untuk 2 tahun. Bahkan di negeri China sudah 3 musim 1 tahun. Mereka boleh usahakan. Bahkan di negeri China lebih hebat lagi, mereka boleh tanam padi dalam air masin. Dan saya telah berbincang dengan profesor yang terlibat dalam kajian itu. Dan mereka telah datang dan bertemu dengan pihak Mardi.
InsyaAllah kita sedang usahakan mencari tanah yang sesuai padi ayam masin itu. Kita boleh usahakan di Malaysia dengan teknologi kerjasama Mardi dan pihak China sekarang ni. Bahkan negeri China sekarang tanam padi di padang pasir. Mereka sudah bergerak sampai ke arah itu. Macam Vietnam apa? Macam mana mereka boleh menjadi pengimport ataupun pengeksport beras yang... Vietnam hasil berasnya lebih kurang Malaysia. Kira-kira 20 tahun dulu. Sekarang mereka telah boleh ekspor karena penumpuan mereka kepada buka tanah yang lebih luas. Mereka buka tanah berkali ganda lah daripada Malaysia. Yang kedua, teknologi penanaman padi mereka tingkatkan dan mereka boleh mengeluarkan beras sehingga menjadi pengeksport utama lah, menyaingi India dan Pakistan sekarang ini. Betul. Itu di atas ketekunan mereka. Sebab Vietnam kita tahu selepas perang. Seluruh negeri yang selepas penderitaan mereka akan muncul. Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Bangkit semula. Vietnam selepas perang berakhir tahun 75. So mereka bangkit dengan begitu hebat. Kita ni barangkali tak adalah peristiwa yang besar yang melainkan selepas yang kita dengar cerita lah. Zaman perang Jepun Inggeris dulu. Zaman Jepun. Masa tu adalah penderitaan. Dan secara umumnya kita tidak pernah dilanda penderitaan seperti rakyat Cina lalui, rakyat Vietnam lalui, rakyat Jepun lalui. Maka kita agak selesa. Tapi kita tak boleh dah, orang kata feel good, selesa begitu. Karena masalah cuaca sekarang. Betul. Masalah climate change. Masalah konflik yang berlaku. Sekarang kita tak tahu sejauh mana akan berakhir ini Israel dan Palestin ini. Kita tak tahu endingnya. Bagaimana keadaan harga minyak dan sebagainya. Jadi dunia dalam konflik ini mesti security makanan ni kita kena fikir secara bersungguh. Sekarang bukan hanya Kementerian Pertanian digabungkan dengan Kementerian Ekonomi. Kementerian tu yang di menterinya Datuk Seri Zahid Hamidi. Kementerian yang pementerinya Fadilah, komoditi semua. Kita gabung sekarang untuk berbincang soal food security pada masa yang akan datang. Bukan hanya Kementerian Pertanian, begitu juga Kementerian KPDNK soal mengawal harga dan sebagainya. Kita kena gabung betul-betul. Dan food security di bawah pengurusinya Perdana Menteri. Begitu kita concern hal food security ini sekarang dan pada masa yang akan datang. Macam kita ambil contoh Singapura. Dia tak adalah banyak tempat pertanian di negeri dia. Tapi dia park di negeri-negeri lain. Dia park everywhere. Untuk supaya dia tidak putus makanan itu. Supply chain dan sebagainya kena ada. Jadi kita park di negara luar ni belum kita caw besar-besar usaha ke arah itu. Tapi kita masih ada tanah. Kita masih ada tempat untuk kita terokai secara intensif pada masa yang akan datang. Sekarang lah, bukan pada masa yang datang. Sekarang dah pada masa yang akan datang. Itu yang kita kena tumpukan. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah. Selain daripada pesawah, yang sesuatu yang menarik ialah nelayan juga. Tidak dipinggirkan dalam belanjawan 2024 ini. Jadi mungkin ada berita baik yang nelayan bakal perolehi melalui belanjawan 2024 ini. Nelayan subsidi minyak diesel seperti biasa, iaitu akan dijual kepada mereka dengan RM1.65 seliter. Ini lebih kurang peruntukan 840 juta liter setahun kepada nelayan. Subsidi bulanan 300 itu diteruskan dengan bila mereka dapat hasil tangkapan lebih, akan dibayar lebih subsidi kepada mereka, bantuan kepada mereka sehingga RM1,000 sebulan. Ini subsidi berdasarkan kepada output. Alhamdulillah di sekarang ini ikan aquaculture ni sudah hampir mencapai SSR perkembangannya.
termasuk kita ternakkan udang, ikan di kolam, di dalam laut dan sebagainya, campur dengan usaha nelayan dan sebagainya, kita sudah hampir mencapai SSR. Cuma harganya itu kadang-kadang fluctuate lah, sikit sebanyak. Tapi kita tak berlaku ketiadaan ikan, kekurangan ikan. Cuma harganya itu kadang-kadangnya berlaku perubahan sikit sebanyak. Begitu juga usaha-usaha hal aquaculture ini. Nampak ada kesungguhan terutama pihak swasta yang membuat secara besar-besaran. Termasuk di Sabah, di Sarawak dan kita di sini di sepanjang pantai barat dan pantai timur ada mengusahakan aquaculture ini. Ini satu kejayaan. Yang masih lagi kita jauh daripada mencapai SSR ni, selain daripada beras tadi, ialah pedaging. Sama ada lembu, kerbau, kambing. Ini kita masih lagi jauh daripada sasaran. Angka sekarang di sekitar disebut baru di sekitar 20% lokal dapat menyediakan bahan ini. Kita perlu lagi jauh lagi untuk kita capai. Sebab itu ternakan ini perlu diperbesarkan, perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Sebab kita import daging terlalu banyak sekarang daripada Australia, New Zealand, India, Brazil dan beberapa negara yang lain. Sedangkan kita mempunyai tanah yang masih luas. Mesti kita tumpu perkara ni pada masa akan datang. Sebab kita tahulah, kita import makanan lebih daripada 75 bilion. Satu angka yang begitu tinggi. Nilai ekspor kita bahan makanan ini, pertanian baru 42 bilion. Jauh lagi daripada persembangan antara import kita dan ekspor. Jadi daging misalnya terlalu masih tinggi kita import sekarang ini. Bukan import untuk macamnya daging daripada Jepun, daripada Korea, Wagyu dan sebagainya. Itu untuk orang-orang yang mewah. Tapi import untuk makanan asasi. Kita masih bergantung kepada Australia, New Zealand dan juga India terutama sekali. Import daging, sama ada kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Ini perlu ditumpukan oleh teman rakyat Malaysia. Mereka yang usaha ke arah ini perlu mereka pertingkatkan. Sebab ianya masih terbuka luas. Untuk kita nak capai SSR itu terlalu jauh lagi. Betul. Baik, apa ni Datuk Seri, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Merealisasi Belanjawan 2024. Mungkin menarik jugalah Datuk Seri, apa lagi yang ingin Datuk Seri sentuh berkaitan dengan... Saya sebut ni, malam ini kita tumpu kepada belanjawan untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dia peruntukkan 400 juta untuk memberi tumpuan khusus meningkatkan pengeluaran makanan tempatan yang mengasih bergantung pada sumber import. 150 juta meningkatkan hasil tanaman dan ternakan melalui kerjasama kerajaan negeri. Ini kita sebab kerajaan negeri mempunyai tanah, kuasa tanah ada kepada mereka. Mesti kerjasama kerajaan negeri, dan kerajaan negeri mesti memberi kerjasama. Hal makanan, hal keterjemahan makanan, kita kena ketepikan soal pegangan politik. Betul. Ini soal manusia dan kemanusiaan. 50 juta melaksanakan kaedah baru perolehan baja secara tender untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Ini juga akan berlaku di Perak, Selangor, Terengganu dan Pulau Pinang. Dan pertama kali diperuntukkan 50 juta untuk membekalkan baja bio dan organik kepada 50,000 pesawah. Ini yang saya kata tadi tu. Kita kena buka
sampai baja yang ada, diusah, dibaiki mencari baja yang lebih sesuai dengan tanaman padi supaya dapat menambahkan hasil. Yang menarik lagi, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman 430 juta untuk menyokong kapasiti pengeluaran pertanian dan daya saing entrepreneur muda. Ya. Entrepreneur muda ni memang menarik. Saya misalnya bila saya pergi ke Kelantan, saya tengok banyak orang-orang muda terlibat dalam menternak lembu sado. Oh. Lembu yang Besar. beratnya sampai 800 kilo, hampir 1 tan. Dan kalau dia pelihara 20-30 ekor, dia tak boleh buat kerja lain. Kenapa kita tidak usah meningkatkan supaya dia memelihara 100 ekor atau 200 ekor? Kalau dia tidak ada kupaian keuangan, di sinilah kita harap Agrobank datang dan berunding supaya dapat membantu mereka yang telah ada bakat ini untuk terus membesarkan ternakan ataupun usaha mereka. Dan banyak anak-anak muda yang graduate universiti sekarang ni terlibat dalam pertanian. Karena dulu bila sebut pertanian ni nak masuk cangkul dalam bendang apa semua, sekarang ni semua mesin. Pengendalian secara auto, pengendalian secara automasi panggil. Dan kita melihat ternakan dan peladangan boleh diusahakan dengan cara moden dan anak muda mula terlibat. Saya lihat di Kedah misalnya, pengendali drone, banyaknya graduate universiti yang terlibat dalam sawah padi ini secara ramai sekarang ni. Sebab dia memberi, cuma dalam bidang pertanian ini income kembali, return of income itu agak lambat. Tapi bila dia datang tu dia sustain. Dia terus dan banyaklah yang terlibat dalam rock melon, dalam sesuatu anak-anak muda. Dan kebanyakan mereka graduan. Dan ini satu usaha yang terus kita akan memberi sokongan. Dan juga Agrobank membuka skim takaful supaya mereka dapat mencarum, dan 240,000 pesawah itu dapat mencarum, dan mereka bila berlaku bencana mereka akan dapat suatu bantuan segera dari pihak Agrobank. Oleh kerana keterjaminan makanan ini bukan hanya pergi kepada satu kementerian. Sebab itu kita lihat sekarang ni kerajaan Menteri Kewangan menyediakan 100 juta di bawah Suruhanjaya Security, dan juga untuk bekerjasama dengan pihak alam sekitar, dalam pihak Majlis Agama Islam Negeri untuk membuka peluang menggunakan aset wakaf untuk tujuan, termasuklah perusahaan tani tadi. Ini satu inisiatif baru yang dikemukakan oleh kementerian oleh Menteri Kewangan kita di atas permintaan daripada berbagai pihak. Kemudian penyediaan peruntukan khusus 600 juta untuk membantu perusahaan mikro dan usahawan berpendapatan rendah, kontraktor kecil, penerapan amalan kelestarian dan sektor berkaitan dengan keterjaminan makanan. Jadi kalau kita campur semua berbagai kementerian itu, sebenarnya penambahan tahun ini bukan 700 juta. Mungkin sudah mencapai angka yang lebih tinggi daripada itu, daripada sumber kementerian lain. Begitu juga melaksanakan program Shop Malaysia Online dengan peruntukan 40 juta untuk menggalakkan peniaga kecil khususnya dalam bidang makanan untuk berniaga dari rumah. Ini juga satu usaha baru, satu peruntukan baru yang kita nampak boleh menggalakkan lagi orang memasarkan barang-barang pertanian. Dan yang besar juga iaitu memperkenalkan program komuniti madani di bawah seliaan ICU, Jabatan Perdana Menteri, untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti melibatkan sektor pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality, serta aktiviti hijau dan kitar semula. Artinya ada peruntukan di bawah ICU kalau mereka nak terlibat dalam hal pertanian dan juga mengusahakan barang-barang keluaran pertanian ini untuk pembungkusan dan sebagainya. Ada peruntukan sekarang di bawah
ICU. Ini dan dijamin grant pula 50,000 hingga 100,000 kepada komuniti untuk menjayakan program komuniti madani. Jadi kalau kita campur daripada direct kepada Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makinan, ada lagi peruntukan kepada Kementerian Desa dan Wilayah, seperti Rishda juga terlibat dalam membuka skim besar, iaitu pengeluaran padi di seberang Perak dan sebagainya. Maka kalau kita campur itu untuk keterjemahan makanan, memang kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri sekarang amat mengambil perhatian. Cuma cabang-cabangnya itu banyak. Tumpuan utama Kementerian Pertanian dan Keterjemahan Makanan, tapi kementerian-kementerian lain juga harus ada peruntukan yang kalau digabungkan ke semua begitu, semua kementerian yang terlibat ini, maka kita harap soal keterjemahan makanan ini akan direalisasikan pada sekarang dan juga pada masa akan datang. Mungkin satu lagi perkara yang mungkin perlu mendapat pencerahan daripada Datuk Seri tentang ialah inisiatif lain bila kita cakap tentang keterjaminan makanan. Ini ialah mengapungkan harga ayam dan telur dalam memastikan keterjaminan bekalan ayam dan telur di pasaran. Ini pun dah menjadi isu yang cukup menarik. Ada yang mengatakan selepas ini apakah harga ayam, harga telur akan naik ataupun macam mana? Sekarang ini arahan umum telah datang daripada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, dan kita di peringkat kementerian, di peringkat perbincangan bagaimana nak melaksanakannya. Itu melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian KPDNK, terutama sekali hak kos sara hidup, soal harga mereka yang mengawalnya, Kementerian dan juga Kementerian Ekonomi. Kita akan bincang bersama bagaimana ke arah pelaksanaannya itu. Secara umumnya Perdana Menteri telah mengumumkan, sebab subsidi kepada ayam dan telur ini sudah berjumlah lebih daripada 3.7 bilion. Secara umumnya telur dan ayam sekarang sudah agak stabil. Mungkinlah tidak kekurangan di sana dan di sini dapat ditampung dengan begitu cepat. Bila ada kestabilan, maka kita akan bincang bagaimana nak melaksanakan pengapungan itu. Itu di peringkat perbincangan kita secara insentif dalam minggu ini untuk mencari penyelesaian terbaik dan tidak mengurangkan bebanan kepada mana-mana pihak. Itu yang tujuan kita. Okey, tinggal masa 3 minit saja lagi. Masa mencemburui kita sebenarnya. Yang Berhormat Datuk Seri ya. Jadi apa lagi dalam masa yang singkat ini, dalam masa 3 minit ini, apa lagi harapan dan juga mungkin nasihat yang ingin Wabi sampaikan kepada semua penonton kita yang sedang bersama kita menyaksikan program realisasi Belanjawan 2020. Saya, hal keterjaminan makanan ini adalah tanggungjawab semua. Memang kita ni macam pihak yang bercakap, pihak yang mengendalikan, pihak kerajaan. Tapi ia perlu penglibatan semua pihak. Selalunya orang berada di kampung, mereka ada sedikit wang, sudah cukup untuk mereka berbelanja. Karena sayur-sayuran itu banyak ditanam di keliling rumah. Amalan itu perlu diteruskan. Perlu diteruskan supaya kita kuranglah membeli barang-barang yang tanaman yang ada di luar itu. Kalau kita dulu jiran sekampung, kalau kita tanam cili lebih, jiran sebelah datang menumpang. Kita tanam ubi kayu lebih, orang kampung datang mengambil ubi kayu kita. Selalunya kita hidup dalam keadaan begitu. Memang kehidupan kampung sudah berkurangan sekarang. Pergi ke taman-taman. Ruang-ruang taman itu juga boleh digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Dan sekarang berbagai jenis baja dan teknologi baru untuk kita buat tanaman sayur di tanaman lain-lain di laman rumah dan sebagainya. Pihak swasta, saya harap dapat libat secara besar-besaran. Terutama dalam hal, saya kata tadi, hal pedaging, hal beras. Dengan secara tradisi itu kita teruskan,
tapi kena buka ladang-ladang baru yang melibatkan segala bentuk teknologi baru, AI lah, IoT lah, apa semua yang dipercakapkan sekarang, implementkan. Dan kalau swasta terlibat secara besaran, memanglah siapa yang cuba nak keuntungan. Di samping itu, kita juga kena bersifat servis kepada rakyat dan negara. Dua itu mesti digabungkan supaya kita dapat mencukupkan semua bahan-bahan makanan di Malaysia. Nak kata tak perlu import, memang kena. Gandum kita kena import, soya kena import. Hanya yang perlu. Begitu juga bawang misalnya. Sekarang kalau India naik harga, kita pergi ke China. Kalau China naik harga, kita nak cari mana? Mardi misalnya sedang berusaha keras bagaimana nak mencari benih yang sesuai untuk ditanam di Malaysia, mengeluarkan bawang. Kita daun bawang tak ada masalah. Tapi bawang itu. Bawang itu. Jadi semua ni kena bertindak sekarang ini. Dan rakyat harus bersabar. Rakyat kena bersabar dan terus bekerja. Dan kita akan sama-sama berusaha. Orang kata apa, bekerja sama semua. InsyaAllah kita akan terjamin makanan itu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu kerana sudi bersama kami di program realisasi belanjawan 2024 Malaysia Madani. Dan saya percaya dengan apa langkah yang telah pun diambil dan akan diambil dan terus diambil sebenarnya oleh kerajaan Malaysia Madani ini, sudah pastilah kita yakin bahawa ianya betul-betul mengikuti konsep dan juga falsafah Madani itu sendiri. Dan itulah yang menjadi matlamat kerajaan Madani ketika ini. Jadi kita harap semuanya akan berjalan dengan licin dan teratur, dan kita mengharapkan juga dengan pembentangan belanjawan 2024 ini ianya akan memberi semacam cahaya sebenarnya ke arah memakmurkan lagi negara kita, membahagiakan lagi rakyat kita, dan yang penting kita tidak akan lagi menghadapi satu situasi keterjaminan makanan yang mungkin membimbangkan kita. InsyaAllah itu harapan kita sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang memberi perhatian ke program realisasi belanjawan 2024 ini, dan insyaAllah kita akan terus bersiaran dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.